bahan, okey, sambungan daripada minggu lepas ya. Okey, so awak boleh lihat di sini, kalau saya tak silap minggu lepas kita ada membincangkan tentang teknologi DNA recombinant ini kan. Alright, so ini adalah mungkin flashback balik. Alright, so ini adalah DNA recombinant. Okey, dia recombinant ni kalau saya tak silap datang dari perkataan combine. Betul tak? Combine, gabungkan. Alright, gen yang dalam DNA recombinant, gen yang membawa ciri yang diingini dipindahkan daripada satu organisma ke dalam satu organisma yang lain, iaitu menggabungkan dua spesies yang berbeza untuk menghasilkan satu genetik baru. Okey, contoh aplikasi teknologi recombinant adalah seperti berikut. Okey, A dalam bidang perubatan, iaitu untuk penghasilan insulin dengan bantuan bakteria. Okey, lihat rajah 5.26. Okey, ni adalah rajah 5.26 dekat bahagian bawah ni ya. Okey. So gen yang mengawal pengeluaran insulin manusia dipindahkan ke dalam sel-sel bakteria untuk membolehkan bakteria tersebut menghasilkan insulin. So maknanya gen tu dia pindahkan ke dalam sel-sel bakteria. So, jadi bakteria inilah yang dapat membiakkan balik lah, menghasilkan balik insulin tersebut. Oleh sebab bakteria dapat membiak dengan mudah dan cepat, banyak insulin dapat dihasilkan untuk menampung keperluan insulin pesakit diabetes. Maknanya dengan bantuan bakteria ya, okey, dia dapat menghasilkan insulin dengan cepat. Boleh juga kalau tanpa bantuan bakteria tetapi agak lambatlah proses tu. Jadi sebab bakteria ni kan dia punya pembahagian sel dia tu agak cepat. So dia minta tolong dengan bakteria. So dia letak dalam bakteria tu ya. Okey, gabungkan ya. Okey, kalau awak tengok di sini, nombor 1 sini ya. Gen insulin manusia dipotong dengan menggunakan enzim pemotong. Ini nombor 1 ya. Ini dia panggil yang kuning ni adalah enzim pemotong. And then yang kedua, plasmid. Okey, mana yang kedua? Yang ini. Okey, ini yang color actually gen insulin manusia ni color pink. Lepas tu yang color gelap sikit ini adalah plasmid sel bakteria. Juga dipotong menggunakan enzim pemotong yang warna kuning ni kan. Enzim pemotong maknanya ini adalah plasmid sel bakteria, yang ini adalah gen insulin manusia. So dia combinekan dua tu lah. Okay, dan digabungkan, dikombinekan, dimasukkan ke dalam sel bakteria. Sorry. Okay, saya batuk kejap. Alright. Okay, so kita tengok yang ketiga tu dia combine dan dimasukkan ke dalam sel bakteria. Alright, so nombor 4, sel bakteria dengan DNA recombinant mengganda di dalam tangki penapaian. Okay, maksudnya bakteria ni diletakkan dalam tangki penapaian. Pengekstrakan dan penulinan insulin manusia akan berlaku di sinilah. Alright. Okay, so ini membantu untuk menghasilkan insulin dengan lebih cepat. Okay, yang seterusnya B dalam bidang pertanian. Tadi dalam bidang perubatan. Bidang pertanian, penghasilan padi dengan vitamin A. Okay, so ini awak tengok beras biasa warna putih. Alright, so dia dapat menghasilkan beras emas. Okay, cuba kita tengok. Gen yang mengawal pembentukan bahan binaan vitamin A dipindahkan ke dalam sel-sel padi untuk membolehkan padi menghasilkan vitamin A. Oleh itu beras yang terhasil
mengandungi vitamin A yang dikenali sebagai beras emas. Maksudnya dia memasukkan bahan vitamin A ya ke dalam beras, sel-sel padi, sorry ya. Vitamin A itu dimasukkan dalam sel-sel padi dan dapat menghasilkan beras emas yang mengandungi vitamin A. Bijak manusia kan, dia boleh gabungkan ya. Kalau tengok manusia memang bijak. Allah jadikan ya otak mereka mengandungi apa dia? Synapse. Synapse tu kan dia berhubung. Dia ada macam elektrik tau. Kat dalam brain tu. Okay, so kita tengok seterusnya organisma. Okay, cuba saya besarkan this thing ya. Okay. So awak boleh lihat semua di sini. Okay, kita besarkan. Alright. Okay, organisma termodifikasi genetik. Modified. Kalau dalam bahasa Inggeris dia mungkin ini dia daripada bahasa Inggeris, modified. Ya, memang betul perkataan modified. Genetically modified organism ataupun GMO adalah organisma yang mempunyai gen yang diubah suai secara genetik untuk tujuan tertentu. Organisma modifikasi genetik GMO diubah suai supaya mempunyai gen yang mempunyai ciri-ciri yang diingini seperti yang berikut. A. Tumbuhan GMO lazimnya mempunyai daya tahan terhadap serangga dan racun rampai, tahan terhadap keadaan persekitaran yang kurang sesuai seperti cuaca kering dan sejuk. Maksudnya dia dapat menghasilkan pokok yang lebih tahan kepada cuaca-cuaca yang ekstrim lah, kering sangat ataupun sejuk sangat kan. Serta mempunyai hasil pengeluaran yang banyak dengan kandungan nutrien yang tinggi. Okey, ni bagus kita dapat sesuatu yang lebih berkualiti kan. Okey, satu dia dah berdaya tahan. Nombor dua, kualiti dari segi zat pemakanan tu maknanya menghasilkan pengeluaran yang lebih banyak dan juga kandungan nutrien yang tinggi, zat yang lebih tinggi. Sesetengah tumbuhan GMO menghasilkan vaksin dan dadah untuk melestarikan hidup manusia dan hidupan lain. Okey, dia boleh menghasilkan vaksin. Macam COVID-19 hari tu kan. So dia orang bertungkus lumus untuk menghasilkan vaksin dan mengambil masa lebih daripada setahun. Kita terpaksa mengharungi saat-saat yang sukar ya masa COVID-19 lah, sebab kita tunggu dia orang untuk menghasilkan vaksin tu. Dan juga dadah juga boleh dihasilkan. Sebenarnya dadah ni ubat sebenarnya kan. Tetapi bila disalahgunakan, maknanya dia akan memberi efek yang buruk, yang tak baik kepada badan. Tapi sebenarnya dadah tu asalnya ialah ubat. Kalau dekat Amerika kan, dia panggil dadah tu, dia panggil ubat drugs. Ubat dia panggil drugs. Drug store, kedai ubat ataupun kedai farmasi dia panggil drug store. Kalau awak terkejut lah dengar kan, betul tak? Kedai dadah. Kedai jual dadah. Sebenarnya jual ubat kan? Okey, sebenarnya memang dadah tu asalnya adalah ubat. Cuma disalahgunakan dengan pengambilan dos yang tidak seperti yang sepatutnya, menyebabkan orang yang terlebih dos tu jadi apa-apa yang patut jadilah, jadi gila ke apa ke kan, atau mungkin mati. Alright, dan kita tengok untuk C, haiwan ternakan GMO biasanya mempunyai tahap imuniti yang tinggi, lebih tinggi terhadap jangkitan penyakit, dan juga parasit, kadar pembesaran yang lebih tinggi, hasil susu yang lebih banyak, dan juga daging yang bermutu tinggi, yes, banyak dan bermutu tinggi. Awak tengok kan macam ayam KFC tu kan, gemuk-gemuk besar-besar kan. Itu boleh jadilah dalam hasil daripada mungkin dia hasilkan dia injek hormon. Dia selalu kita tahu kan dia injek hormon. Perkataan dia orang biasa kan disebut sebagai injek hormon, dan menghasilkan ayam yang lebih besar, lebih gebu
Oh, lebih tak tahulah lebih sedap ke apa, tapi dapat dihasilkan pada jangka masa yang lebih singkat. Oh, ayam yang gemuk tu dapat dihasilkan dalam masa yang lebih singkat. Itu awak faham-faham je lah kan. Di situ ada ya dari segi apa ni perubahan ini genetik tadilah, perubahan hormon tadilah. Dia kata panggil ayam hormon. Ada orang tak nak ayam hormon, dia makan ayam organik. Maknanya tidak disuntik dengan hormon. Ayam organik tapi mahal lah ayam yang organik tu agak mahal lah harganya ya, sebab mungkin sebab dia original, mungkin dari segi pemakanannya lebih baik dan sebagainya kan. Okey, bakteria GMO dapat menghasilkan bahan seperti insulin, enzim dan juga ubat. Bakteria GMO dapat menghasilkan bahan seperti insulin, macam tadi kita dah sebut pasal insulin, enzim dan juga ubat, menguraikan tumpahan minyak. Okey, tumpahan minyak dapat diuraikan, contoh mungkin ini tumpahan minyak dalam jumlah yang banyak lah. Tapi kalau macam minyak yang pinggan-pinggan yang awak makan yang berminyak ya, daripada makanan-makanan yang berminyak tu kita boleh uraikan dengan menggunakan sabun. Betul tak? Tapi kat sini mungkin dalam jumlah yang banyak digunakan, mereka boleh gunakan bakteria GMO. Okey, menguraikan pencemaran karbon dan bahan toksik dan menghasilkan atau menguraikan bahan plastik dan menghasilkan bahan api seperti biodiesel dan butanol. So di sini dia ada campuran benda-benda macam ni, sebab tu kan harga agak mahal lah untuk kita nak dapatkan di all this biodiesel semua ni, sebab ada campuran-campuran yang kita tak tahulah untuk mungkin untuk mempercepatkan lagi, untuk menghasilkan lebih banyak. Ya, kalau kat sini kita tahu bakteria GMO menghasilkan bahan seperti insulin, enzim, ubat, menguraikan tumpahan minyak, menguraikan pencemaran karbon dan bahan toksik. Menguraikan plastik dan menghasilkan, maknanya benda-benda ni boleh digunakan dalam bidang industri lah, dalam kilang boleh buat campuran oleh bahan-bahan dalam kilang, terutama contoh macam ni menguraikan bahan plastik kan. Okey, kesan teknologi kejuruteraan genetik dalam kehidupan. Okey, apa kebaikan dan apakah keburukannya? Okey, yang pertama kebaikannya kejuruteraan genetik ini dipanggil genetic engineering dalam bahasa Inggeris kan. Okey, yang pertama kebaikannya ialah organisma termodifikasi genetik GMO merupakan spesies baru yang dihasilkan. Okey, kalau pokok pokok jenis baru lah. Kalau haiwan mungkin ada sedikit perubahan dari segi genetik dia. Okey. Yang kedua, ibu bapa yang mengetahui embrio ataupun bayi mereka yang belum lahir yang mengidap penyakit baka ataupun gangguan gen yang serius boleh memilih untuk meneruskan kandungan atau tidak. Oh, okey. So maknanya kat sini contoh lah kan. Ibu bapa ni manusia lah kot. Kan? Orang-orang. Ibu bapa yang mengetahui embrio atau bayi mereka tu ada mengidap mungkin ada serta-serta penyakit, mungkin diketahui ada menghadapi komplikasi dan sebagainya. Okey, mereka di sini dia katakan mereka mempunyai apa dia? Mempunyai rights maknanya hak lah untuk memilih ataupun untuk meneruskan kandungan. Maksudnya dia boleh buat keputusan sama dia nak melahirkan ataupun tak nak. Kalau tak nak maknanya dia gugurkan kandungan tu tapi kalau dalam Islam tak boleh lah. Okay? Dalam Islam tidak boleh menggugurkan kandungan sekiranya contohlah mungkin dalam keadaan membahayakan nyawa ibu, mungkin kat situ mungkin dibolehkan sebab membahayakan nyawa ibu, tetapi kalau saja-saja nak gugurkan saya rasa mungkin dalam Islam tak boleh lah. Okay? Alright, so yang seterusnya bahan perubatan seperti insulin, enzim, hormon
interferon dan juga antibiotik dapat dihasilkan secara besar-besaran. Okay, dengan menggunakan genetic engineering tadi kan. So dia dapat menghasilkan dalam jumlah besar-besaran ya. Okay, antibiotik juga ya. Alright, so seterusnya kualiti dan kuantiti hasil pertanian seperti kalau awak tengok kat sini sayur-sayuran dia sebut tomato, kacang soya dan haiwan ternakan dapat ditingkatkan. Hal ini dapat mengelakkan masalah kebuluran dan kekurangan makanan sebab mereka mengaplikasikan teknologi genetic engineering tadi lah ke dalam penghasilan makanan dan juga penghasilan haiwan ternakan. Okey, tanaman dan haiwan ternakan yang mempunyai daya dan tahan penyakit lebih tinggi berbanding dengan generasi sebelumnya dapat dihasilkan, maknanya lebih tahan, lebih kuat, lebih berkualiti, lebih tahan cuaca, lebih tahan penyakit dan sebagainya. Penyakit baka dapat dikenal pasti dan dirawat. Okey, penyakit baka dapat dikenal pasti dan juga dirawat. Alright, so maknanya dia dapat mengetahui lebih awal tentang apa tu anak ataupun mungkin masih lagi dalam masih lagi dalam embrio ke apa tu kan, dia dapat kenal pasti dalam jangka masa yang awal. Okay, so kita tengok pula kepada keburukannya, apa keburukan genetic engineering ni ataupun kejuruteraan genetik. Yang pertama, kepupusan spesies organisma asal yang digantikan oleh spesies baru dengan ciri yang berlainan. Ya. Maknanya kalau dia tak kekalkan yang lama, maksudnya lama kelamaan akan pupus lah yang original punya kan. Yang asal tu akan pupus. Kalau dia tak maintain yang lama lah. Okay. Ataupun dia tidak membiak yang lama, dia mungkin dia fokus pada yang baru, so yang lama akan pupus dengan sendirinya. Okey, seterusnya yang kedua, pengguguran anak merupakan masalah moral, etika dan agama yang dipandang serius dan perlu diambil perhatian dengan sebagainya. Itu yang saya sebut tadi lah. Kalau dalam agama Islam tak boleh ya, gugur dengan sengaja tak boleh. Okey. Alright. Penyalahgunaan bahan perubatan menghasilkan bakteria yang mempunyai daya tahan terhadap antibiotik lalu mengakibatkan kemunculan penyakit yang sukar dirawat. Okey, kat sini kalau awak tengok dia mempunyai daya tahan terhadap antibiotik. Maksudnya antibiotik sudah tidak boleh lagi digunakan untuk merawat sesuatu penyakit. Ya, sebab dia dah imun dengan antibiotik. So maknanya kena cari ubat lain lah. Kena menghasilkan satu ubat yang lain lah untuk menghasilkan, untuk menyembuhkan mungkin lah. Untuk menyembuhkan sesuatu. Mungkin kat sini untuk untuk mengelakkan daripada bakteria yang menghasilkan penyakit tu daripada merebak sebab dia ubat yang ada pada masa tu ataupun antibiotik yang ada pada masa tersebut dah tidak boleh untuk menyembuhkan. Maknanya dia kena cari antibiotik ataupun ubat-ubatan yang baru lah. Okay. Sama dengan ni lah, apa tu tadi yang kita sebut COVID-19 kan. COVID-19 tu, dia virus. Okay. Makanan yang banyak dan murah meningkatkan kadar populasi sedunia. Hal ini meningkatkan masalah sosial, ekonomi, kesihatan dan kualiti hidup secara global. Saya kat sini saya rasa kat sini kononnya lah makanan banyak, murah. Dia kata menambahkan populasi sedunia. Bergantung kalau negara tersebut kecil, lepas tu populasi manusia tu semakin bertambah di negara tersebut, mungkinlah dia menghadapi masalah. Tapi kalau contoh negara tu besar, betul tak? Negara yang besar dan dia boleh menampung jumlah penduduk dunia tu, boleh jadi tak ada masalah. Ini sebenarnya bukan masalah sebenarnya. Bagi saya bukan masalah.
Cuma dia kena kawal sikit lah, mungkin dia orang kena, contoh macam kalau dia orang memperbaiki masalah kesihatan, itu juga boleh menambahkan lagi populasi sedunia sebenarnya. Cuma kalau saya tengok COVID-19 sebenarnya mengurangkan populasi dunia. Sedunia tau. COVID-19 ramai orang mati. Di semua, di kebanyakan negara beribu-ribu orang yang mati disebabkan oleh virus yang boleh jadi dicipta oleh manusia-manusia yang dia nak mengurangkan penduduk dunia. Boleh jadi kan. Okay, hasil kejuruteraan, alamak. Okay, kita pergi seterusnya. Hasil kejuruteraan genetik mungkin menyebabkan alahan dan kesan-kesan sampingan seperti mutasi kepada pengguna. Boleh jadi. Dan akhir sekali ialah penyalahgunaan pengubahsuaian genetik seperti senjata biologi dapat membahayakan manusia. Ni pada beberapa tahun yang lepas kan, isu ni menjadi perbualan hangat, terutama dia orang kata menggunakan senjata biologi untuk mungkin dia tak guna lagi senjata biologi ni boleh jadi virus lah, virus bakteria yang mungkin yang diletakkan di mana-mana, disembur ke apa kan. Orang akan mati gitu je. Betul tak? Disembur dengan kapal terbang je, semua mati. Contoh macam tu kan. Kalau guna senjata biologi, tak payah nak pergi tembak-tembak dengan pistol ke, dengan rifle ke, dengan machine gun, tak payah. Dia guna senjata biologi, tapi ini mungkin agak mahal tapi sangat berbahaya sangat berbahaya, boleh menghabiskan umat manusia dalam sekelip mata. Okay, so kita saya rasa mungkin bahagian tu awak dah faham. Okay, kita pergi pula kepada 5.5 variasi. Okey, variasi merujuk kepada perbezaan ciri-ciri individu dalam satu spesies yang sama. Variasi wujud dalam masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, ketinggian, jantina, jisim badan dan sebagainya. Variasi maksudnya variation. Variation maksudnya kepelbagaian. Betul tak? Kepelbagaian. Tapi kalau awak lihat DNA manusia, contoh kalau awak ni asal daripada orang Melayu zaman-zaman dulu pun daripada Melayu kan. So dia ada genetik tu dia tak berubah. Ada genetik yang khusus mengatakan okey anda asalnya daripada tanah Melayu, orang Melayu kan. Contoh kalau you Chinese, asal Chinese, asal daripada mana? Tanah besar Cina. Dia tahu. Ataupun India, dia tahu you punya keturunan tu datang daripada bahagian mana dunia daripada DNA boleh Okey, variasi wujud dalam masyarakat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum, ketinggian, jantina, jisim badan dan sebagainya. Okey, variasi selanjar dan variasi tidak selanjar. Apakah maksudnya? Okey, variasi selanjar adalah variasi yang tidak menunjukkan perbezaan ciri yang ketara dalam variasi. Okey, variasi selanjar ialah nilainya boleh berubah dan diukur secara kuantitatif. Contohnya jisim badan dan ketinggian boleh berubah. Diukur secara kuantitatif seperti jisim badan dan ketinggian. Itu adalah variasi selanjar. Cuba awak tengok ni. Ada orang yang kecil, sederhana, naik sikit dan ada yang terlalu tinggi. Ada yang sederhana, ada yang dia macam dia terlebih mungkin dia punya hormon dia. Ni pun ada kaitan dengan hormon juga ni. Okey, menjadi lebih tinggi. Ni boleh main basketball. Okey, kalau kadang kita tengok orang yang terlalu tinggi tu kita rasa pelik kan. Tapi mereka ada orang kata peranan dia lah. Okey, mungkin dalam sukan dan sebagainya kan. Okey, number 2 berdasarkan contoh variasi selanjar, bagi ketinggian, terdapat individu yang mempunyai ketinggian perantaraan di antara individu yang paling tinggi dengan yang paling rendah seperti dalam Rajah 5.29. Dia ada
perantaraan, maksudnya dia sederhana, peringkat sederhana, tengah-tengah berada di bahagian tengah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Kalau kecil sangat pun dia adalah satu, kita kata abnormal. Tinggi sangat pun dia abnormal juga. Mungkin masuk dalam kategori, kita tak kata mereka mempunyai kelemahan tapi mungkin mereka masuk dalam kategori OKU. OKU bukan orang kurang upaya tapi orang apa dia dipanggil? K tu kelainan upaya. Bukan kurang upaya tapi dia kata kelainan upaya. Mereka macam kita, contoh yang kecil ni kerdil kan. Dia macam kita juga, cuma dia mempunyai kelainan upaya. Sama juga yang terlalu tinggi. Kalau dia terlalu tinggi dia tak balance. Betul tak? Terlalu tinggi dia tak balance. Kalau terlalu rendah, dia pergerakan dia terbatas. Betul? Okay, so nombor 3. Variasi selanjar seperti ketinggian lazimnya dipersembahkan dalam bentuk histogram seperti yang ditunjukkan. Okay, dalam rajah 5.30. So, awak boleh lihat ya. Okay, nampak kan? Di bahagian yang sederhana ni banyak. Mempunyai jumlah yang ramai yang sederhana. Banyak kita jumpa. Maknanya variasi ni banyak. Okay, so awak boleh lihat ketinggian 150 hingga 154 tu lebih ramai berbanding daripada nanti kalau kurang daripada 135 kita jarang dapat. Kita jarang jumpa, betul. Okay, sama juga orang yang mempunyai ketinggian yang lebih daripada mungkin 7 kaki kan. 7 kaki ni apa tu? 169. Mungkin 6.5, 165. Dia ni sebut 169. Okay, mungkin 7 kaki ke atas. Jarang jumpa, betul tak? Maksudnya jumlahnya sedikit tetapi yang biasa-biasa, yang sederhana jumlahnya banyak. Okay? Alright, so ini muka surat 73. Kita bincang je yang ni kan. Nanti kita jawab soalan. Okey, rajah 5.31 menunjukkan contoh variasi selanjar yang lain pada yang ada pada manusia. Ketinggian, kepintaran. Okey, ketinggian kita boleh measure, kita boleh ukur. Okey, tinggi dia berapa. Okey, kepintaran boleh tak? IQ. IQ boleh? 1, 2, 3. Jisim badan boleh kita ukur dia punya jisim badan. Warna kulit. Okey, warna kulit dah boleh Warna rambut. Warna kulit, mungkin kita tengok warna, betul tak? Warna pada kulit. Warna pink ke, warna kuning ke, warna sawo matang ke ataupun warna gelap kan? Gelap pun banyak kategori. Yang tak gelap sangat, yang sederhana gelap dan sangat gelap. Tu awak jumpa kat Afrika lah kot. Okey, warna rambut. Warna rambut macam-macam. Kalau dekat Malaysia saja pun, saya rasa mungkin ada warna coklat, warna hitam. Yang orang warnakan rambut tu bukan yang original lah, diwarnakan. Okey, so kita pergi pada variasi tak selenjar. Variasi tak selenjar ialah variasi menunjukkan perbezaan ciri yang ketara antara individu dalam populasi yang sama. Tadi yang tadi tidak ketara, selanjar tidak ketara, tapi yang tak selanjar ni dia kata perbezaan ciri yang ketara. Ciri variasi tak selanjar adalah kekal, iaitu tidak boleh berubah. Okey, tak selanjar dia tidak boleh berubah. Tidak boleh diukur dan diskrit kualitatif. Yang tadi kuantitatif. Selanjar kuantitatif. Tak selanjar kualitatif. Contohnya, lekapan cuping telinga. Okay, cuping telinga melekap ataupun cuping telinga bebas. Ada cuping telinga kan dia selari dengan muka ataupun kepala kan, muka you ini tak nampak sangat telinga, tapi kalau yang yelah kita sebut kadang-kadang orang sebut telinga capang kan, tu mungkin telinga bebas. Okay, dia tidak melekat.
Okey, variasi tak selanjar seperti lekapan cuping telinga mempunyai taburan yang berasingan dan lazimnya dipersembahkan dalam carta palang seperti di atas. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah ini. Okey. Cuping telinga bebas boleh jadi lebih ramai di kalangan murid dalam satu kelas. Cuping telinga melekat sedikit dalam kelas tersebut. Okey, contoh variasi tak selanjar termasuklah lekapan cuping telinga, kebolehan menggulung lidah, kumpulan darah dan corak cap jari. Okey, dia adalah kualitatif. Okey, kualitatif quality ya. Yang tadi kuantitatif, kuantitatif boleh boleh diukur. Selain daripada macam warna rambut, warna mata tu kita boleh tengok. Kan boleh nampak obvious lah, kita boleh nampak jelas. Okey, okey, yang tak selanjar ni susah kita nak asingkan. Cubing telinga kalau dia melekat-melekat lah. Kan? Gulungan lidah pun sama ada boleh atau tidak. Kumpulan darah memang dah set dah daripada lahir lagi, memang dah tahu dah darah jenis apa. Dan corak cap jari. Okay, itu very subjektif. Corak cap jari memang setiap manusia tidak sama. Itu sangat hebatnya ciptaan Allah. Okay, faktor-faktor yang menyebabkan variasi. Apakah yang menyebabkan variasi? Kalau faktor genetik, dia tulis sini ada kaitan dengan penyusunan kromosom secara bebas. Kan kita tahu kan kromosom dia ada pembahagian dan sebagainya kan. Okey, dan dia bergabung antara satu sama lain. Okey, ataupun pindah silang, yes. Penyusunan kromosom secara bebas, pindah silang, mutasi. Okey, mutasi, awak tahu sebab apa mutasi? Dan juga persenyawaan secara rawak. Persenyawaan secara rawak tu maksudnya pencantuman antara benih lelaki dan perempuan di dalam ovari. Itu pun boleh jadi salah satu faktor yang menyebabkan berlakunya perbezaan inilah. Okay, dari segi kita kata apa tadi? Selanjar dan tak selanjar kan. Okey, untuk faktor persekitaran juga memberi kesan kepada selanjar tak selanjar tadi. Okey, ditulis sini mungkin ada kaitan dengan nutrisi, zat pemakanan. Mungkin kalau tak cukup zat, bayi yang dilahirkan itu mempunyai ciri-ciri yang berbeza lah. Okey, berbeza daripada yang mempunyai nutrisi yang bagus. Okey, so air. Ada air, tak ada air, air bersih. Air bersih, air tak bersih pun juga memberi kesan. Iklim, iklim yang bagus contoh kat mana? Mungkin iklim macam kat Korea tu kan. Semua orang tu semua kulit macam telur, licin, betul tak? Itu mungkin ada kaitan dengan iklim di negara mereka. Sebab kita tengok kebanyakan mereka, boleh dikatakan semua rakyat mereka kulitnya licin. Betul tak? Mungkin sebab iklim dia bagus. Kalau kat Malaysia panas, naik jerawat. Okey, nutrisi pemakanan juga, pemakanan ya. Mungkin tempat kita, kalau awak tengok orang Jepun dan Korea, mereka sangat menjaga zat pemakanan, makan banyak sayur, betul tak? Bernutrisi ya, sayur, ada apa, dan sayur-sayuran tu semua fresh, betul tak? Fresh ya. Okey, iklim cahaya matahari, yes. Kalau kurang dapat cahaya matahari maknanya not good lah, tak bagus kalau kurang cahaya matahari. Okey, dan juga suhu panas, terlalu panas, terlalu sejuk juga memberi kesan pH, sama ada pH berasid ataupun pH beralkali, dan juga faktor persekitaran yang terakhir ialah adaptasi. Okey adaptasi maksudnya penyesuaian mereka dengan persekitaran. Mungkin mereka duduk dalam hutan, betul? Mungkin mereka duduk di padang pasir. Mungkin mereka duduk di kutub utara. Kan faktor persekitaran tu berubah-ubah ya, mengikut kepada
Okay. So ini adalah, okay, kita selesai untuk ini. Dan ini adalah soalan ya hari ni. Sempat tak 10 minit? Boleh jawab soalan? Okay, kita tengok. Okay, soalan. Saya tak check tengok, ada 11 orang dalam ni. Bukan 11 orang ni termasuk saya dengan Cik Azman, sebenarnya lebih kurang mungkin 9 ya. Okay, kita tengok untuk kertas SPM, okay, fokus SPM untuk bab 5. Okay, cuba baca dahulu rajah 1 menunjukkan proses X yang berlaku dalam sel. Apakah proses X? Apakah proses X? Ini adalah, sorry ya, kejap. Ini adalah okey. Apa jawapan awak untuk nombor 1? Mitosis. Ya, Mitosis. mitosis. Okey. Sekejap saya cek sekejap. Ini adalah bab 5. Kita cari jawapan dulu kan. Okey, betul. Ini bab 5 genetik dan fokus, practice fokus untuk SPM 5. Okey, ini adalah kertas 1. Okey, apakah proses X? Ia adalah, apa jawapan dia? Awak jawab apa? A, B, C ataupun D? A. A ya, mitosis. Okey, A. ada jawapan lain tak? Nombor 1. Saya tengok kat sini kan ada orang hantar mesej ke kat sini kan? Tak ada Tak ada nak type nombor 1 jawapan dia. Okay, saya bagi jawapan dia B ya. Meiosis. Boleh awak check balik tengok apa dia nota sebelum ini. Okey, jawapan untuk nombor 1 ialah B ya, meiosis. Okey, nombor 2, jawapan untuk nombor 2. Apakah struktur P? Apakah struktur yang dinamakan P? A, kromosom, B, gelendung, C, gen dan D, sentrometer. Jawapan? Tak apa, awak teka je. Betul-betul lah, salah-salah. Okey, tak apa, tak ada masalah. Okey. Alright, apa jawapan untuk nombor 2? Jawapan untuk nombor 2 apa? Semua senyap je. Okey, cuba tengok ada orang jawab tak kat sini? Okey, alright. Saya kena kecilkan dulu ini ya. Okey. Alright. Nombor 2. Betul. Nombor 2 jawapan dia D. Adam Mukris betul. Nur Sofia betul. Okey. Nombor 2 jawapannya ialah D. Okey, sentrometer. Okey, nombor 3. Maklumat di bawah menunjukkan satu proses yang berlaku di dalam badan seorang perempuan. Ovari, proses Q. Okey, dan daripada ovari, ada kat sini dia tunjuk anak panah, ovum. Apakah proses Q?
Apakah proses Q? Nombor 3, siapa nak jawab? Aduh. Teka-teka je, tak apa, salah, it's okay. Okay, nombor 3 saya bagi jawapan ya. Mungkin awak tak tahu. Okay, sini jawapannya ialah meiosis. Meiosis, okay. Nombor 3 C. Okay, nombor 4. Nombor 4, apakah dia? Rajah 3 menunjukkan 4 peringkat dalam pembahagian sel. Urutan manakah yang betul? A. Okay, P, S, Q, R. Okay, tengok P, S, Q, R. Okay, untuk B, P, Q, S, R. C, R, P, Q, S. Dan D, R, S, Q, P. Okay, nombor 4 jawapan. Ini Adam. Adam jawab nombor 4 B ke? Awak jawab B nombor 4. Okey, betul. Nombor 4 jawapannya ialah B. Letak nombor letak nombor. Nombor 4 jawapan dia ialah B. Nombor 5. Rajah 4 menunjukkan rajah skema pewarisan bagi manusia. Apakah R dan S? Apakah R dan S? Okey, jawapan untuk nombor 5. Nombor 5 apa? Tulis nombor ya. Nombor 5 apa? Okey, jawapan. Okey, nombor 5 jawapannya ialah D. Okey, 44. Untuk R ini 44 tambah XY. Dan untuk S ialah 44 tambah XX. So awak tengok kat sini kan? Ini X dah kat sini, so sini Y. Alright? Di sini ada ulang Y. So, kat sini penuh turun kat sini R ni dia ada Y dia ada Y. Kebarangkalian kat sini ada Y Alright, di sini memang ada X dan di sini dia berhubung dengan di sini X ni. Ni X. S tu mesti XX. S. Mesti XX. Okay, so nombor 5 jawapannya ialah D. Nombor 6. Okay, tak apa awak tengok dulu. Kita awak cek balik dengan nota Okey, antara yang berikut, yang manakah menunjukkan trait resesif? Resesif maksudnya lemah. Yang lemah Dominan lebih terserlah. Okey. Yang mana satu? Okey, nombor 6 jawapannya ialah ada orang jawab tak nombor 6? Nombor 5 A, nombor 6 A. Ada Mukris cakap nombor 5 A, nombor 6 A. Okey, alright, so nombor 5 jawapan dia ialah D. Okey. So nombor 6. Okey, jawapannya ialah A. Iris mata berwarna biru. Nombor 6. Jawapannya ialah iris mata berwarna biru. Nombor 6A. Nombor 7. Apakah ciri kromosom seorang kanak-kanak sindrom Down? Apakah ciri kromosom seorang kanak-kanak sindrom Down? Okey, boleh cek tengok nota. Okey, awak teka apa? Teka kan? Okey, nombor 6 betul A Mukris. Nombor 5 adalah D. Okey, nombor
Okey, saya harap awak boleh dapatkan apa tu nota dan juga soalan ini daripada WhatsApp, grup WhatsApp untuk form 4. Okey. Alright, untuk nombor 7 jawapannya ialah A. Okey, berlebihan kromosom pada pasangan ke-21. Nombor 7, jawapannya ialah A. Okey, nombor 8. Rajah 5 menunjukkan pembiakan pilihan buah betik. Rajah 5 menunjukkan pembiakan pilihan buah betik. Apakah ciri-ciri baka yang diperolehi dalam pembiakan pilihan ini? Yang mana satu? Mesti dia ambil yang elok-elok aja kan? Baka tu mestilah dia combine kan? Dia ambil yang baik aja. Kualiti bagus saja. Okay, so okay. Nombor 8 jawapan dia apa? Nombor 7A betul. Nur Sofia, Adam Mukris betul, 7A. Alright, so nombor 8. Nombor 8, Pat, nombor 8. Mana jawapan dia? Rasa dia ambil yang terbaik aja. Yang tu tebal. Okay, for sure kita nak kulit nipis dan juga kita nak yang besar. Betul. So jawapan dia ialah tereng-tereng. Nombor 8. D. Nombor 8 jawapannya ialah D. Kulit nipis. Kulit nipis tapi isi tebal. Okay, kulit tu kan jangan kulit pula tebal. Okay, kulit nipis, isi tebal, saiz besar. Okey, nombor 9. Antara proses berikut, yang manakah merupakan faktor persekitaran yang menyebabkan variasi? Antara proses berikut, yang manakah merupakan faktor persekitaran yang menyebabkan variasi? Nombor 9, jawapannya ialah nombor 9, last untuk malam ini. Nombor 9. Dia kata sini merupakan faktor persekitaran yang menyebabkan variasi. Faktor persekitaran. Kalau mutasi gen, bukan faktor persekitaran, mutasi kromosom kat dalam, gen kat dalam, pindah silang kat dalam. So kalau persekitaran jawapannya ialah nombor 9 ialah D. Nombor 9 ialah D. Adam Chris. Nombor 9 adalah D sebab adaptasi tu maksudnya adaptasi dengan persekitaran luar yang menyebabkan berlakunya variasi. So, awak ada kertas 2, so cuba jawab dulu kertas 2. InsyaAllah ada masa minggu depan kita akan jawab yang ini pula ya. Sebagai homework awak kertas 2. Boleh? Tolong jawab. Okay. So, dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada para pelajar yang menghadiri kelas pada malam ini. Okay, saya harap pada masa akan datang, saya harap awak aktif menjawab soalan. Okay, bagus kalau kita ada lebih interaksi antara dua hala. Kalau saya seorang saja bercakap tak best kan? Betul tak? So para pelajar perlu bersama-sama untuk menjawab soalan. Sehingga jumpa lagi, saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum. Jumpa lagi minggu hadapan. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih Adam Chris. Okay, bye.